Selalu kita pergi ke zoo, mesti kita dipamerkan dengan pelbagai jenis spesies flora dan fauna kan? Korang tahu tak, pada abad ke-18 dan ke-19, wujud satu zoo yang mempamerkan manusia sebagai bahan pameran. Zoo ini dikenali sebagai pameran etnologi ataupun perkabungan negro. Zoo ini kebanyakannya menempatkan orang-orang daripada benua Afrika, orang asli dan juga orang Asia. Mereka ini dilayan seperti haiwan, iaitu diletakkan di dalam sangkar. Tak sangka kan, pada zaman tu wujud satu zoo yang mempamerkan manusia sebagai bahan pameran. Dan apa yang tak sangka lagi, pameran tu mendapat sambutan daripada berjuta-juta orang Eropah dan juga Amerika Syarikat. Korang terfikir tak dari mana diorang ni diambil? Sama ada diorang ni suka rela pergi ataupun dipaksa. Mengikut cerita, mereka ni diambil dengan cara yang kejam, iaitu diculik. Dan manusia-manusia yang ditangkap ni kebiasaannya cepat meninggal disebabkan oleh pertunjukan-pertunjukan yang tidak berperi kemanusiaan. Sebenarnya kalau korang nak tahu, zoo manusia ni telah wujud sebelum zaman King Leopold II lagi. Carl Hagenbeck merupakan seorang pedagang eksotik yang memulakan idea untuk memperdagangkan manusia sekitar tahun 1870-an lagi. Selain di Eropah, di Amerika juga mempunyai zoo manusia. Antara manusia yang popular pada zaman itu ialah yang pertama, kembar Siam Chang dan Eng. Pada tahun 1829, mereka ni telah dibawa ke sebuah pameran yang bernama Freak Show. Yang kedua ialah Sarah Baartman yang merupakan seorang wanita daripada kaum Khoi yang tinggal di Afrika Selatan, juga popular kerana bentuk punggungnya yang luar biasa. Sarah Baartman sangat popular pada zaman itu, terutamanya kepada pengunjung lelaki kerana dia dijadikan sebagai bahan pameran seksual. Ia juga dipamerkan pada pameran Freak Show di London pada tahun 1810. Manusia ketiga yang popular di zoo ialah Otta Benga. Otta Benga merupakan masyarakat daripada Beauty Pygmy. Bilangan ahli keluarga bagi masyarakat ini sangat sedikit, iaitu antara 15 hingga 20 orang sahaja. Pada ketika itu, kawasan timur Kongo sering berlaku peperangan hingga menyebabkan pengusiran beramai-ramai hamba dan juga pencerobohan publik yang merupakan tentera Belgium. Pada masa itu, Raja Leopold II sangat berminat untuk jadikan Kongo ni sebuah negara yang lebih bertamadun. Tetapi sebenarnya ialah beliau ni menyimpan niat yang jahat, iaitu ingin mengaut sumber Kongo yang pada ketika itu popular dengan getah. Pada ketika itu, industri getah ni telah berkembang dengan pesat disebabkan oleh hasil ciptaan tayar pneumatik oleh John Byon Dunlop. Oleh kerana status Kongo ni sebagai negara yang personal union dan tertakluk kepada perlembagaan, jadi Raja Leopold ni boleh buat sesuka hatinya. Setelah beliau berjaya menguasai getah, penduduk Kongo ni dipaksa untuk bekerja untuk mencapai kuota yang ditetapkan. Dan pada tahun 1890, askar-askar Force Public ni telah jumpa kem yang menempatkan keluarga Otta ni. Keluarga Otta dibunuh dan Otta ni telah dijumpai oleh seorang ahli perniagaan Amerika Syarikat dan seorang pengembara yang bernama Samuel Verner. Verner ni sangat berminat dengan Otta kerana dia sudah lama untuk mencari beberapa orang pygmy untuk dipamerkan sebagai rantaian manusia yang telah hilang. Orang yang mencetuskan idea mengenai zoo manusia ni ialah William McGee. Zoo ini sebenarnya direka untuk dijadikan pameran saintifik yang terbesar dan menjadi hiburan kepada masyarakat. Otta dan 5 orang pygmy yang lain telah dibawa ke St. Louis, Missouri di Amerika Syarikat dan mereka dijadikan bahan pameran selama lebih setahun lebih. Tugas mereka di sana ialah untuk membuat persembahan tarian tradisional, berpakaian separuh bogel dan memasak makanan autentik. Otta dibayar 25 sen oleh pengunjung untuk mengambil gambar dengannya. Pada tahun 1906, kemudian berpindah ke Zoo Bronx. Dia kemudiannya telah berpindah ke sangkar chimpanzee yang lebih besar supaya pengunjung dapat melihat aksi beliau. Otta akhirnya dibebaskan di bawah jagaan James Gordon dan dibawa tinggal di sebuah rumah anak yatim. Selepas Perang Dunia Pertama tercetus, impian Otta ni untuk kembali ke alamnya tidak tercapai. Jadi disebabkan oleh tekanan perasaan, Otta ni mengambil keputusan untuk menembak dirinya sendiri menggunakan pistol yang dicuri. Pada zaman sekarang ni sudah hilang dah dasar memandang hina terhadap orang kulit hitam ni, terutamanya orang Afrika. Bila dunia dah semakin maju, pemikiran manusia ni dah jadi maju dan juga lebih terbuka. Zoo yang menempatkan manusia pada zaman dulu, pada zaman sekarang ni dah tak ada dah. Ini sahaja perkongsian kami pada minggu ni. Jumpa lagi pada video perkongsian yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni.